Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, hingga hari ini kita telah bantu seramai 1,900 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan saya sangat-sangat rasa seronok untuk saya share macam mana cara kita dapat bantu seramai 1,000 lebih 1,900 orang tu dalam masa yang sangat singkat. Dan ini sebenarnya pada bulan ni dan sebenarnya bulan kita dah achieve satu rekod yang paling ramai sekali kita dah bantu. Iaitu dalam 300 lebih so far pada bulan ni je. So alhamdulillah, yang baru join Facebook Live kita, apa khabar yang baru join Facebook Live kita? Saya nak share sikit macam manakah cara yang sepatutnya kita boleh lakukan supaya kita boleh menghalang percambahan ataupun penternakan lemak dekat badan kita. So benda ni sangat-sangat penting, especially kepada mereka yang cuba nak turunkan berat badan, termasuk juga untuk mereka yang nak maintainkan berat badan mereka. Terutamanya kepada mereka yang dulunya pernah merasai masalah kegemukan dan cuba nak cari jalan untuk dia dapat kawal berat badan dia, dan sampai bila-bila dia akan stay slim, stay confident, disebabkan dia berjaya, dia masih lagi berjaya turunkan berat badan dan mudah. Assalamualaikum Puan Nuriah Tukiman, apa khabar Puan Nuriah, sihat ke? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nuriah hari Rabu lepas sebab bagi tahu kepada saya yang Puan Nuriah ada supplier yang murah untuk black seed oil tu. Saya punyalah bagi tahu dekat dalam kita punya masterclass hari Rabu lepas, harga dia RM30. Rupanya supply tu ketuk saya. Nasib baik ada orang nak bayar kepada saya beli tu. Saya cakap tak payah, beli kat Shopee je. Shopee lebih kurang harga RM10 juga. Harga RM10 macam tu lah lebih kurang. So terima kasih Puan Nuriah Tukiman yang bagi tahu kepada saya ada supply yang murah. So kalau katakan nak dapatkan black seed oil seperti mana saya ada bagi tahu dalam Facebook Live saya hari Rabu lepas, saya ada bagi tahu tentang black seed oil, kebaikan dia, apakah yang saya amalkan yang lagi better daripada fish oil. Bagi saya lah black seed oil so far yang saya tengah amalkan sekarang, memang dia membantu kepada saya kurang sikit rasa sakit-sakit, lenguh-lenguh, especially bila saya baru lepas workout. Kan. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar? Puan Aminah, apa khabar? Siti, kenapa terus Siti? Alright. So, siapa sini dah ready, boleh tak komen dah ready? Macam mana cara kita boleh kawal penternakan lemak? Boleh tak komen? Saya kirim pelajar Malaysia yang menuntut kat Mesir. Oh ya ke? Berapa harga dia? Puan Nuriah, boleh tak share sikit? Bolehlah kita share kepada student kita, sebab ramai sebenarnya yang kontak saya hari tu. Kemarin semalam dia kontak saya, coach saya nak black seed oil. Saya dapat tahu harga dia 25, dia dapat saya tahu harga dia RM10 je dekat Shopee. Saya suruh dia beli kat Shopee je. So kalau katakan macam tu, baik, boleh kita buat macam tu. Waalaikumsalam Puan Roziah, apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita. Saya nak share sikit, ada 3 cara yang kita boleh buat untuk kita dapat kita dapat mengawal lemak kita daripada terus merebak. Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak ucapkan selamat hari Jumaat kepada mereka, kepada semua sekali lah kan. Hari Jumaat lah hari yang mulia. Saya cadang hari ni buat pertama kalinya setelah beberapa bulan. Saya nak redah juga pergi ke masjid sembahyang Jumaat, sebab rasa macam dah lama saya rasa jiwa kosong tak pergi sembahyang Jumaat. Beberapa bulan dah saya rasa. Dah ready. Terima kasih Puan Irdilah Rosli, apa khabar? Macam ni, cara nombor 1 dah ready, dah share. Terima kasih Puan Aminah yang dah ready dan dah share. Cara nombor 1 macam mana kita boleh menghapuskan perebakan lemak ataupun mengawal perebakan lemak adalah dengan cara kita minum air secukupnya. Cuba try dulu. Minum air secukupnya, make sure kita punya pengambilan air setiap hari tu cukup sampai kita punya warna urin jadi warna jernih. Itu adalah cara nombor 1 yang paling utama yang kita kena fokuskan terlebih dahulu. Tak payah fikir nak beli produk apa, tak perlu fikir nak exercise macam mana, tak perlu fikir nak makan apa lebih untuk kita dapat kawal berat badan kita. Kadang-kadang bila dah kawal makanan sekalipun,
dah bersenam sekalipun, dia tak cukup minum air pun, dia tak jadi juga nak kurus sebenarnya. So that's why kita kena faham setiap benda yang kita buat ni, kita kena faham maksud dia apa, apakah function setiap apa yang kita buat. Contohnya tadi macam bila kita minum air, kenapa kita kena minum air? Kenapa kita kena minum air secukupnya sampai warna urin kita jadi warna jernih? Ada beberapa sebab sebenarnya. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu kenapa kita kena minum air secukupnya? Nombor satu, disebabkan kita punya organ dalaman, kita punya satu badan kita sebenarnya, kita punya keperluan air dalam badan kita adalah sebanyak 2/3 daripada badan kita. Bermaksud, kalau katakan berat kita 90 kilo, 90 kilo berat badan kita, bermaksud 60 kilo tu adalah air saja. Air saja 60 kilo tu, bukannya lemak ke benda semua. So that's why kita kena faham, bila kita cuba nak turunkan berat badan, tapi kalau katakan kita tak tahu kenapa kita kena minum air secukupnya, memang susah sikit. Waalaikumsalam Cik Ros, apa khabar? Selamat pagi. Okay. So saya nak letak pin komen kejap. So macam tu nombor satu, cara macam mana kita kena minum air secukupnya. Waalaikumsalam Puan Fauzilah Salim, apa khabar? Itu adalah cara nombor satu, minum air secukupnya. Kenapa kita kena minum air? Sebabkan kita nak memperbaiki fungsi organ dalaman kita. Kadang-kadang kita punya organ dalaman tak dapat nak berfungsi dengan baik. Setiap organ dalaman kita ada fungsi-fungsi dia, dan fungsi-fungsi organ dalaman kita, dia akan berkait rapat dengan tahap kesihatan kita. Dan bila kita faham tentang kesihatan dan sebagainya, bila kita sihat, memang kita akan terpaksa jadi lebih slim lagi. Orang cakap bila kita sakit, kita akan dapat kurus. Kita bukan nak kurus keding macam nak meninggal tu, kita nak jadi lebih slim, sebab kita nak make sure kita punya tahap kesihatan lebih baik, dan kita akan menjadikan diri kita lebih senang turunkan berat badan. Sihat baru balik jogging. Tahniah kepada Cik Ros. Hai Puan Rozjah Yahya, apa khabar? Puan semua yang baru join Facebook live kita. Waalaikumsalam Puan Fauzilah Salim, apa khabar? Semua sihat-sihat ke? Itu adalah nombor satu, cara yang paling afdal sekali lah. Macam mana kita nak kawal lemak kita daripada terus membiak. Minum air secukupnya. Nak tahu lagi satu lagi, air tu, dalam partikel air ada oksigen kan? Setuju tak apa kita cakap? Dalam partikel air ada oksigen. Cara macam mana kita boleh bakar lemak kita dalam keadaan kita tak buat apa-apa adalah dengan cara kita bernafas. Macam tu. Itu pun dah boleh membakar lemak dah sebenarnya. Sebab bila kita bernafas, kita akan sedut oksigen yang banyak dalam badan kita. Kita sedut oksigen guna hidung So bila kita sedut oksigen dalam badan kita, bermaksud oksigen tu dia akan oxidatedkan badan kita dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan antara sebahagian daripada lemak kita, ada banyak partikel-partikel karbon dalam lemak kita, dan kita push dia keluar. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Nak tak saya terangkan lagi sekali macam ni? Oksigen, dia ada oksigen O2 kalau kita faham. Karbon dioksida, dia ada karbon dan oksida. Dia ada karbon dan oksigen. Betul? So, dalam chemical chain lemak, ada terlampau banyak sangat karbon punya chain. That's why nama dia triglyceride. Kenapa ada triglyceride? Sebab ada 3 cabang, 3 cabang karbon. Ada banyak karbon punya chain. Ada 3 cabang karbon dekat situ yang dia macam melekat dengan sesama sendiri. Macam mana cara untuk kita mengeluarkan chain tersebut, mengeluarkan karbon dalam, atau memutuskan chain tersebut, adalah dengan cara mengeluarkan karbon dalam badan kita. So cara dia macam mana? Kita tarik nafas, kita sedang mengeluarkan karbon chain sekarang melalui kita punya pernafasan, dan lemak kita pun sedang dikeluarkan juga pada waktu itu. That's why kita digalakkan untuk berada dalam keadaan yang lebih tenang. Sebab bila kita bertenang, kita akan bernafas dengan lebih berirama dengan baik lah ya. Kita akan tarik oksigen cukup-cukup, dan kita akan keluarkan karbon dioksida dengan sebanyak mungkin pada waktu kita bernafas dengan cukup. Setengah orang dia bila dia stres, corak pernafasan dia pun dah berubah dah. Macam dia macam tarik nafas, hembus nafas dengan cepat macam tu. So that's why dia akan cepatkan lagi stres. Dia akan memberikan kita punya keadaan oksigen dalam badan kita tak cukup. So that's why yang pertama tadi apa? Minum air. Kenapa saya cakap minum air? Sebabkan dalam air tu ada oksigen. Kita tadi bernafas minum air, kita bernafas dengan air, kemudian kita terus tarik nafas dan hembus. Itu kita bernafas kan, dan kita minum, kita sedut oksigen daripada partikel air tersebut, dan kita keluar
kita keluar kita pergi toilet, kita buang air kecil, itu pun ada banyak karbon dikeluarkan. So that's why dia berbau sikit urine kita. So maksud saya, minum air secukupnya tu adalah, bukan nak kata cukup, tak cukup lagi, tapi itu adalah cara yang paling mudah macam mana kita boleh dapat kawal kita punya merebaknya sel lemak dalam badan kita. Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Itulah yang pertama. Hai Puan Syarifah Amin, apa khabar? Itulah yang pertama. Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat sekiranya sekiranya korang rasa apa yang saya buat pada pagi ni akan memberi manfaat kepada ramai orang. Kalau katakan tak memberi manfaat, tak payah share. Kalau rasa macam apa yang saya share ni macam alah benda ni mengarut dah, tipu, kencing, ini semua konspirasi. Ini semua poyo kan, kata-katalah so tak payah share lah. Tapi kalau katakan apa yang saya share ni akan memberi manfaat kepada ramai orang dan korang pun nak dapatkan macam experience macam mana kita boleh dapat sama-sama memberi manfaat kepada orang lain, just tekan butang share je. Bila ada orang yang sedang menonton Facebook Live kita ni, hasil daripada sharing you all, korang pun akan dapat pahala juga hasil daripada apa yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, hari Jumaat pula tu, hari yang baik. Hari baik, bulan baik. Bulan baik ke? Bulan Muharram. Okey, tak apa. Itu terima kasih Puan Roziah Yahya yang dah share. Terima kasih kepada komen faham. Dan yang kedua, cara yang kedua macam mana kita boleh kawal merebaknya, membiaknya lemak kita ni adalah dengan cara berada di dalam kalori defisit. Siapa pernah dengar perkataan kalori defisit? Boleh tak komen pernah dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya pernah dengar perkataan kalori defisit? Kalori defisit adalah satu keadaan yang mana bila kita makan makanan kurang daripada keperluan tenaga untuk maintainkan berat badan kita. Sebab kalau katakan siapa yang pernah join masterclass, siapa yang pernah join Zero to Slim Fit, dia akan faham yang sebenarnya badan kita memang beroperate dengan tenaga. Kita memang bergerak dengan menggunakan tenaga, dan tenaga tu datangnya mostly daripada makanan yang kita makan. Dan sekiranya kita makan ngam-ngam je, kita akan bakar tenaga daripada tenaga simpanan kita. Dan apakah tenaga simpanan kita? Tenaga simpanan kita adalah lemak. Sebab bila lemak kita dapat dibakarkan, dapat dikeluarkan, badan kita akan mengeluarkan tenaga. Antara tenaga yang kita akan perasan adalah badan kita akan mula rasa panas dalam. Dan bila kita panas dalam, kita akan mula berpeluh. So that's why itulah antara benda yang kita akan dapat. Sebab peluh tu sendiri adalah air yang keluar daripada badan kita yang mengandungi macam garam dan sebagainya. Itu pun akan membantu juga kita dalam erti kata lain, dalam proses metabolisme ala pendek kata. So kita akan bernafas dengan nafas yang berbau sikit sebabkan dia banyak keluar karbon yang agak banyak kat situ. Sebab karbon tu datang daripada lemak kat situ. That's why bila kita berpuasa, kadang-kadang mulut kita berbau kan. Itu adalah bau daripada pembakaran lemak yang sedang berlaku daripada proses yang kita sedang berpuasa tu. Kita berada dalam kalori defisit. Boleh faham tak so far? So kalori defisit tu adalah di mana kita makan makanan mengikut keperluan tenaga kita. So that's why saya nak bagi tahu kat sini, kita ada satu benda yang baru saya nak share kepada semua. Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh tak share dulu beberapa tempat? Saya nak share sikit satu benda. Untuk mereka yang mengambil meal plan bersama dengan kita sejak hari Rabu lepas kot, sebenarnya Puan Roziah Yahya merupakan yang pertama sekali grab peluang dapatkan meal plan kit kita. So apakah itu meal plan kit? Meal plan kit, dalam meal plan kita biasanya saya akan bagi meal plan ikut WhatsApp kan. Kadang-kadang WhatsApp kita phone hilang lah, WhatsApp saya tak jumpa lah, apa benda semua. So dah hilang segala benda. Lost nombor telefon saya, lost username, password dan sebagainya. Macam dalam Batak Fitness, kita punya aim adalah untuk kita improve kita punya cara macam mana kita boleh bantu student kita untuk dapat turunkan berat badan. So untuk kali ni, macam mana kita improvisekan cara kita dapat berikan yang terbaik kepada student kita adalah dengan cara membelikan meal plan. Bukan memberikan meal plan kit nama dia. Inilah meal plan kit. Dalam meal plan kit kita, dalam ni ada apa? Dalam ni saya akan bagi, of course lah, kita punya meal plan. Saya akan print meal plan tersebut. Saya akan letakkan dalam kita punya sampul. Sampul di dalam saya susah nak keluar pula. Mana nak keluar? Dalam sampul macam ni. So saya akan letak apa tu meal plan. Ada yang hari tu pada awal-awal yang dapat meal plan,
Saya rasa Puan Roziah Yahya kot dalam bentuk gulung. Gulung macam apa tu, macam sertifikat macam tu kan. Tapi fikir balik macam banyak pula kerja nak gulung-gulung ni. So tak jadi gulung. So masuk lipat cantik-cantik, masuk dalam sampul surat. So boleh buka surat tu. Kadang-kadang kita ada masalah, kita nak tengok handphone lama-lama, aduh mata sakit macam tu kan. Ada migraine. So kita tak nak macam tu. So kita bagi macam ni, dalam kotak macam ni, benda kita boleh pegang, simpan, kita boleh bawa tidur. Itu satu. Satu lagi, saya akan bagi apa tahu? Siapa nak tahu bagi apa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Ni saya rasa best. Sama-sama Puan Roziah semalam dah post dah Puan Roziah. Sebabkan semalam juga baru dapat beberapa benda yang kita nak dapat. So dah dapat, terus kita pack, terus post kepada Puan Roziah Yahya dan juga yang lain-lain lah yang ambil meal plan kit kita. Yang kedua kita bagi nama dia sample superfood. Ni nama sample, ni superfood kita. Kita letak dalam bentuk paket macam ni, dia 40 gram. Bolehlah bertahan selama 2 hari macam tu, 2-3 hari macam tu. Kenapa kita letakkan superfood ni macam ni? Kita bagi macam ni. Kenapa kita letak superfood sample ni? Sebab kita nak bagi diorang experience macam mana kita boleh kawal berat badan kita dengan mudah, sebabkan kita dapat kawal selera makan kita. Good morning Puan Suzali, apa khabar? Macam ni. Siapa kat sini yang ada masalah macam bila dia baru nak pasang berdiet, bila dia pasang niat nak berdiet terus rasa lapar. Macam tadi, saya baru lepas tengok satu Facebook live wife kepada Sifu Najib Asadok, Sifu saya. Dia bagi tahu, saya sempat tengok sekejap lah kan, sebabkan dia cerita pasal diet masa tu. Dia cerita pasal satu hari tu dia cuba, nak tak dengar cerita ni? Siapa sini nak dengar cerita? Boleh tak komen nak dengar cerita pasal wife Sifu Najib Asadok. Dia adalah guru bisnes saya, guru online bisnes saya yang mengajar beberapa benda. So that's why wujudnya batakfitness.com, wujudnya nak kurus sihat cepat, wujudnya kenapa kita migrate Telegram, WhatsApp group nak kurus sihat cepat kepada Telegram channel nak kurus sihat cepat dan sebagainya. Dia bagi tahu dia pasang niat nak berdiet. Dia dengan anak dia seorang tu nak kurus. Tapi anak dia memang tak boleh nak kawal. Memang rasa nak makan je. So dia pula bila dia pergi ke dapur, dia akan masak je. Hai MJ Ja, apa khabar? Dia akan masak je sebab dia tahu nak masak apa. Satu hari dia pergilah, dia pasang ni, okay, aku nak puasa kali ni. Aku nak puasa. Aku dah sikit lagi nak sampai. Sebab waktu dah malam. Okay, dia punya berdiet bermula pada waktu pagi sampailah ke malam tu. Tiba-tiba suami dia balik, iaitu Sifu Najib Asadok balik, dia bawa nasi kandar. Jom kita makan sama-sama, jom. Baru je pasang niat nak berdiet, tiba-tiba suami bawa makanan pula pukul 9 malam. Waktu tu dah nak tidur lah lagi beberapa jam. Makan pula nasi kandar. Sedawa pula tu. Siapa sini yang ada mengalami situasi macam tu? Boleh tak komen? Ada. Baru je pasang niat nak berdiet, macam ada je benda yang menghalang kita daripada nak berjaya berdiet. Boleh tak komen ada? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Siapa? Macam saya lah sekarang ni pun sambil masak kan. Macam that's why kepada yang join kita punya weekly group coaching semalam, kita dah faham kan macam mana cara kita kena ubah corak kita berfikir. Apakah subjek yang kita cuba nak bawa ketika kita nak cakap sesuatu untuk kita attract benda yang kita nak. Okay, so that's why datangnya meal plan kit ni dengan sample superfood. Kan? Datangnya meal plan kit dengan sample superfood. Sample superfood ni kita boleh ambil dengan minuman kegemaran kita. Dan bila kita ambil minuman kegemaran kita, kita campur dengan superfood, dia akan rasa macam berlemak sikit. Berlemak sikit sebabkan superfood ni dia based on kacang. Kacang-kacang seeds macam tu. So bila kita minum, macam saya suka minum kopi campur superfood, dia akan rasa macam berlemak-lemak sikit. Sebab antara favourite drink saya dekat Old Town White Coffee adalah hazelnut white coffee. Hazelnut tu kan kacang-kacang. So dia macam rasa kekacang-kekacang sikit. So sedap lah kisah dia. So saya cadangkan kepada mereka yang batik superfood ni apa macam tak nak lah. So kita bagi free. Kita bagi sampel. Terus sekali dengan meal plan kit kita bagi sampel meal plan dalam ni. Kita bagi sampel superfood dalam ni. Dan kita bagi meal plan juga dalam ni. Dan on top of that kita WhatsApp meal plan kita. Kita bagi juga akses ke dalam kita punya batakfitness.com dan sebagainya. So that's why meal plan kit ni saya rasa so far yang saya dah dapat nampak macam mudah bergerak sikit sebabkan kita ada benda fizikal yang kita dapat macam ni benda fizikal yang kita boleh buat tidur, kita boleh gigit, kita boleh tengok baik ni
dia punya ni meal plan kit nama dia. Macam logo apa? Macam logo Hard Rock. Saya ikut meal plan je, alhamdulillah. Ya. Gary. Hai, apa khabar? Ya, superfood. Kawal sikit rasa nak makan untuk suami ni. Macam Puan Fauzilah senang cerita. Dia bagi terus superfood ni bagi suami dia minum. Terus dia tak rasa nak lapar pun. Terus dia tak jadi pun nak beli nasi kandar. Macam tu lah kan. So that's why kalau katakan kita baru pasang niat nak berdiet, kadang-kadang ada je cabaran. Dan biasanya cabaran itu bila kita dapat tangkis dia, zas, InsyaAllah cabaran-cabaran akan datang, akan dapat. Sebab apa tau? Sebab itu baru cabaran pertama. Baru je pasang niat nak berdiet, terus dah ada cabaran. Macam tu kan. Kalau cabaran pertama pun susah nak kawal, aduh, macam mana nak berjaya kurus ni? Setuju tak apa saya cakap? Biasanya susah kita nak kurus kalau kita cabaran pertama pun tak dapat nak tangkis. Tapi susah lah nak tangkis. Kalau katakan kita ni, macam kan kita lah, macam sesiapa kat sini, isteri, suami bawa makanan tak makan, apa pula dia cakap. Macam saya ni pula, suami ada pula isteri saya masakkan pula masakan sedap-sedap. Kita pula tak makan, apa pula dia cakap. So makan je lah. So that's why kita ada dalam kita punya meal plan ni, kita ada juga share macam mana cara untuk kawal selera makan kita melalui pemilihan makanan yang betul. Dan kita juga bagi sampel superfood dalam kita punya meal plan kit ni, supaya kita amalkan superfood ni setiap hari. Dia akan dapat kawal selera makan sikit. Ada yang bertanya kepada saya, superfood ni apa? Adakah dia bahan kimia? Adakah dia mengandungi preservatif ataupun pengawet? Ataupun adakah dia ada macam perasa tiruan ke, pewarna tiruan ke? Jawapan saya tak. Memang original bahan organik yang kita kisar halus-halus macam ni. Macam ni. Rupa bentuk superfood, kita campurkan minuman kita. Habis, selesai masalah rasa saka kita nak makan banyak. Betul kata Puan Suzali, kena terus terang. Macam saya, wife saya, dia dah tahu dah. Saya memang jaga makan. Pada waktu malam, memang dia tak masak makanan pelik-pelik. Kalau paling busuk pun dia akan masak Maggi untuk dia seorang makan. Yang saya pun tak terliur langsung Maggi tu. So itu satulah. Siapa sini faham? Boleh tak, kau yang faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. So kita bagi meal plan kit kepada mereka yang nak kawal selera makan. Sebab meal plan tu, dia ada nama dia sebagai calorie deficit. Dan bila kita makan makanan yang berada dalam calorie deficit, InsyaAllah kita punya masalah untuk kita kawal berat badan kita, untuk kita mencairkan lemak kita, menjadikan lemak kita lebih mudah dibakar, lebih mudah dihapuskan di dalam badan kita, dan kita nampak lebih slim dan dipuji ramai, dipuji suami especially. Itulah cara dia. Gunakan kaedah calorie deficit. Kalau katakan tak yakin calorie deficit tak nak lah, apa benda calorie deficit tu, tak apa, tak perlu ambil dengan saya pun tak apa. Asalkan kita ada someone yang boleh ajar kita. Kalau kita tak tahu, jangan harapkan kepada Google saja. Sebab kalau harap kepada Google, susah sikit. Dia orang tak share sangat-sangat. Sebab bila kita buka Google, kita share pasal diet, most of the time kita akan jumpa ramai orang cuba nak menjual barang. Terutamanya produk kurus lah. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Hai Puan Anangle, apa khabar? Hai Puan Hafiza, apa khabar? Yang baru join Facebook Live kita. Hai, saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Itulah cara yang Kedua, bila kita nak mengawal pembiakan kita punya lemak kita daripada terus berkembang biak jadi macam sarang lemak. Okey, yang ketiga. Sebelum saya nak cerita pasal yang ketiga ni, boleh tak saya nak share sikit? Boleh tak kalau saya nak share sesuatu? Saya nak bagi tahu kita, as long as kita pernah ada masalah berat badan, sampai itu jugalah kita akan ada sel lemak tersebut di dalam badan kita. Siapa sini faham maksud saya? Kalau katakan kita pernah gemuk, kita pernah buncit, kita pernah ada masalah berat badan sebelum ni, sel lemak tu masih lagi ada dalam badan kita. Dia tak dapat nak dikeluarkan secara total. Dia masih lagi ada dalam badan kita. Cumanya, macam mana kita boleh berjaya dalam kurus ni adalah dengan cara bagi sel lemak kita kebuluran. Kita tak supply benda yang sepatutnya yang kita dah supply selama ni dalam sel lemak tersebut. Apakah sel lemak tersebut? Apakah yang ada dalam sel lemak kita adalah kita punya, of course lah, lemak. Kita punya nama dia fatty acid.
fatty acid yang banyak tersimpan dalam sel lemak kita. Macam mana fatty acid ni boleh muncul? Sebab datangnya daripada pengambilan makanan yang berlebihan daripada keperluan tenaga kita, dan lebihan tenaga tu akan ditukarkan kepada asid lemak ataupun fatty acid yang kita masuk dekat dalam badan kita. Siapa sini faham? I biasa pagi tengah hari tak lapar, tapi lepas pukul 6 lebih lapar. Okay, tak apa. Hai Tuan Gregory Okay, so macam tu. Kalau macam Tuan Gregory, saya punya cadangan, cuba susun balik jadual makanan Tuan Gary. Macam tadi Tuan Gary beritahu pukul 6 lapar kan. Kalau pukul 6 tu lapar, makanlah. Tapi kalau katakan kita ada macam nak tahu nak makan apa, ataupun kita dah tahu dah, okay, aku tak boleh makan lebih daripada keperluan tenaga aku hari ni. Bila kita tak susun, kita akan rasa macam kita akan rasa nak makan pada waktu kita lapar tu. Padahal kita pada waktu tu kita dah makan lebih dah daripada keperluan tenaga kita. Contohnya lagi macam pukul kita dah makan nasi dah segala bagai, kita dah makan dah segala, pada pukul 8 malam, 9 malam ataupun 10 malam kita rasa lapar sangat. Sebab kan mungkin kita dinner awal, kita dinner pukul 7 katakan, atau pukul 6. So pukul 10 tu lapar, pukul 11 kan nak masuk tidur katakan. So macam mana caranya pukul 10 tu untuk kita tak rasa lapar? Adalah dengan cara kita shiftkan sikit waktu dinner kita, lewat sikit pukul 8 ke. Ataupun kalau nak maintainkan juga pukul 7 tu, kita makan macam buah pada jam 9 macam tu, like beberapa jam sebelum kita akan expect kita rasa lapar lepas tu. Siapa sini faham? Susunan je. That's why kita ada susunan jadual pemakanan, iaitu meal plan kita. Dan meal plan kita lah membantu macam mana ramai student kita berjaya turunkan berat badan tanpa produk. Siapa nak tengok satu benda? Boleh tak komen? Boleh tak komen boleh tak bagi saya love banyak-banyak macam mana sebenarnya student kita berjaya turunkan berat badan. Saya nak tunjuk gambar sekejap. Ada salah seorang daripada satu gambar ni yang saya dapat. Sebenarnya dah lama dah saya dapat gambar ni. Saya dapat gambar ni since tahun lepas lagi. Selamat pagi Kak Yung. Apa khabar Kak Yung? Sihat? Okey. Kak Yung, hari tu saya busy gila-gila sangat, busy. Nanti saya WhatsApp Kak Yung pasal Kak Yung punya WhatsApp saya hari tu. Saya nak introducekan korang dengan seorang ni, nama dia adalah Puan Carmilla Kadir. Okey, saya nak share sikit. Puan Carmilla Kadir berat dia 80 kilo. Masa awal-awal dia join program kita, okey. Dia ambil meal plan. Dia follow meal plan betul-betul semua. Dan saya tunjuk pada dia macam mana caranya untuk kita boleh makan lebih pada waktu-waktu bila yang kita nak makan lebih. So, pada waktu dia makan lebih tu, saya tengah call dia. Dia tengah minum teh tarik, dia tengah makan nasi kandar lagi, jadi mangsa ni. So, dalam keadaan saya call dia beritahu, coach, saya dah berjaya turun sebanyak 12 kilo daripada berat badan saya 80 kilo tu. Berat badan dia pada waktu saya call tu adalah 68. Dalam hampir 30 hari sebelum tu, berat dia adalah 80 kilo. Siapa nak tengok gambar dia dalam tempoh sebulan je berubah bentuk badan? Boleh tak komen nak tengok? Dan gambar ni diambil dan proses yang dilakukan tu tidak menggunakan sebarang produk langsung. Dia hanya follow exactly apa yang kita share. Memang follow exactly apa dia jadi kan. Nak turunkan boleh aja, nak maintain tu jadi masalah besar. Nak maintainkan tu nanti saya explain macam mana. Sini gambar dia. Ni gambar Puan Carmilla Kadir dulu sebelum dia follow cara kita. Masa saya call tu dia terkejut. Alamak, what happened to me? Sebab what happened to me tu macam ni. Sebab dia tak timbang berat badan langsung sepanjang sebulan dia bersama dengan kita. Dia tak timbang langsung. Dia timbang pada mula-mula dia follow meal plan. Kemudian pada hari dia call tu dia timbang. Dia WhatsApp saya. Sebelum tidur rasa lapar, saya makan superfood boleh ke? Boleh. Puan Noriah Tukuman, saya rasa macam better ambil superfood tu like beberapa jam sebelum tidur. Kan? Pada waktu saya call tu, pagi tu dia update saya, coach saya dapat turun 12 kilo. Macam baik. Dia tak update saya apa-apa pun sepanjang sebulan tu. Dia bagi tahu saya pada hari yang terakhir berat dia turun 30 kilo. Saya tak tahu apa progres dia pada waktu tu. Alhamdulillah dia berjaya turunkan berat badan sampai 12 kilo. Macam tadi tu, siapa cakap tadi? Puan Fazilah Fazilah. Katanya yang nak turunkan berat badan tu senang. Nak maintain tu susah. Sesetengah orang nak turunkan berat badan pun susah.
Nak maintain dah petah lagi. Nak turun pun susah, nak maintain. Memang tak ada cerita pasal maintain lah. So, yang dah berjaya turunkan berat badan, nak kata maintain tu susah tu, that's why dia kena kira semula berapa banyak tenaga dia perlukan sehari. Macam Puan Kamila Kadir, sebabkan dia dah berjaya turunkan 12 kilo, dia punya keperluan tenaga dah berubah dah. Dan dia punya corak permakanan kena berubah juga, mengikut kepada berat badan baru dia. Kalau baru turun 1 kilo tu tak payah cerita lah. Tapi kalau katakan dia dah berjaya turun sampai 12 kilo, 15 kilo, memang signifikan lah dia punya perubahan. Cousin betul kerja selepas vaksin selera makan kita semakin naik. Cousin kau panggil saya cousin ke? Selera makan kita katanya makin meningkat. Betul lah, macam tu saya boleh cakap saya punya selera makan meningkat, Cik Ros punya selera makan meningkat, mak mertua saya pun selera makan pun meningkat. Salah taik, tak apa salah taik. Okay, so maksud saya, kenapa meningkat? Siapa nak tahu kenapa meningkat? Boleh tak komen kalau nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu kenapa kita punya selera makan kita meningkat lepas ambil vaksin? Sebabkan badan kita tengah produce antibody baru. Dan bila dia tengah produce antibody baru, kita punya organ dalaman kita, especially kita punya lymph node, akan mengeluarkan banyak macam tenaga. Dia memerlukan banyak tenaga untuk produce kita punya antibody yang baru untuk melawan virus yang kita dah ambil melalui vaksin tu. Kita tahu kan, ambil vaksin ni maksud kita tengah ambil virus coronavirus yang dah mati. Tahu kan? Siapa sini tahu? Badan kita bila kita ambil vaksin, dalam vaksin tu ada coronavirus. Tapi coronavirus yang dah mati. Lepas vaksin naik 3 kilo, tengah turunkan balik ni, baru start 2 hari kita. Congress pula. Good luck kepada Puan Fiza Hafizah. So, bila kita ambil vaksin, kita punya selera makan akan bertambah sikit. Jangan risau, jangan takut. Lupakan sekejap pasal soal diet. Makan je ikut keperluan tenaga kita tapi lebih sikit. Kita bagilah ekstra dalam 200-300 kalori macam tu. Macam mana nak tahu? Kita boleh makan macam satu sneaker bar ke. Kita boleh makan macam makan roti. Makan roti 2 keping ekstra roti 2 keping dengan katakan dengan peanut butter ke contoh. Benda-benda macam itu akan mencukupkan kita punya tenaga lebih sikit ekstra untuk kita supply kepada kita punya supply kepada kita punya organ dalaman yang nak producekan, nama dia adalah antibody baru. Lepas tu dia akan okey sikit. Sebab bila dah antibody tu dah terbentuk, dah sedang berlega-lega kat badan kita, dia dah kuat dah sebabkan dia dah terekspos dengan kita punya vaksin tu, dan senanglah kita untuk kita dapat turunkan berat badan balik. Tak ada gangguan dah. That's why setengah orang bila dia makan terlampau kurang sangat, dia senang dapat sakit, dia senang dapat penyakit, dia senang dapat sesama, dapat batuk. Ada saya punya guru lah saya cakap kan. Dia diet dia memang teruk gila punya sikit dia makan. Lepas tu apa berlaku kepada dia? Lepas cukup dalam 2 tahun lebih macam tu, dia tak dapat nak bangun tidur. Doktor check dia punya tulang dah rapuh, ada osteoporosis. Dia tak pregnant pun. Dia lelaki, dia tak pregnant pun. Biasa pregnant je yang ada masalah osteoporosis ni. Sebab itulah osteoporosis ni sebahagian besar dia, majoritinya adalah daripada wanita. Sebab wanita pregnant dan wanita kena ambil suplemen kalsium untuk supply kepada dia punya bone cell dia. So that's why lelaki kalau ada, bermaksud dia kurang ambil pemakanan yang betul, dia kurang ambil nutrien yang cukup, sehingga kan badan dia terpaksa ambil mana-mana benda sel yang dia boleh ditukarkan kepada tenaga. Sebab setiap sel dalam badan kita ada tenaga. Okay? Sebab tu dia boleh bergerak, dia boleh bergetar, dia boleh vibrate dan sebagainya dalam badan kita. Dan bila kita tak supply tenaga secukupnya kepada badan kita, that's why kita tak dapat nak berfungsi sebagai seorang manusia yang sempurna. Boleh faham tak so far? Siapa sini rasa boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, saya nak bagi tahu sikit. Malam ni kita akan sambung masterclass hari yang keempat. Hari yang keempat masterclass malam ni, InsyaAllah saya akan share macam mana caranya untuk kita kawal selera makan. Macam mana caranya untuk kita kawal selera makan. Dan saya akan bagi bonus lagi. Saya akan bagi ekstra sikit pada mereka yang join pada malam ni, sebabkan saya suka bagi ekstra kepada mereka yang committed. Okay, saya nak share satu lagi cara apakah makanan kita boleh makan setiap hari. Bukan produk, makanan yang kita boleh makan setiap hari
supaya berat badan kita akan senang turun sebab dia akan meningkatkan metabolisme kita. Sebab saya rasa masalah ramai orang adalah dia punya metabolisme dia rendah. Bila metabolisme dia rendah, dia akan jadikan badan dia macam susah nak turunkan berat badan. That's why antara salah satu cara untuk kita tingkatkan metabolisme kita adalah dengan cara makan kerap tapi dengan portion yang terkawal. Itu cara yang paling mudah untuk kita tingkatkan metabolisme kita. Tetapi persoalan dia, macam mana kita nak tahu makan sikit tu banyak mana, makan kerap tu sekerap mana untuk kita turunkan berat badan. Sebab kalau terlampau kerap sangat, dia akan menjadikan badan kita senang naik berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak boleh faham? So that's why kita kena ada ilmu. Dan ilmu tu lah kita share kepada student kita yang ambil meal plan daripada kita. Kita bukan setakat bagi meal plan. Meal plan tu korang ikut je, insya-Allah korang akan menjadi turunkan berat badan. Tapi kita juga share macam mana kita boleh create meal plan sendiri. Kita tahu macam mana cara nak susun pemakanan kita kalau kita lapar pada waktu sekian jam. Kita tahu nak buat apa sebab apa kita dah ada ilmu. So kepada mereka yang ambil meal plan daripada kita, untuk yang terbaru ni kita ada nama dia meal plan kit. Dalam ni ada meal plan, dalam ni ada sampel Bartex Superfood yang kita bagi secara percuma. Dan juga kita juga bagi apa tahu? Kita juga bagi free gift. Free gift tu apa? Surprise. Kena dapatkan dulu barulah tahu apakah free gift yang kita bagi. Alright. Saya rasa itu juga daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Terima kasih sebabkan share. Saya nampak ada sampai 30 lebih share pada live kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi kepada mereka yang join kita punya masterclass. Jumpa malam ni pukul 9. Kepada yang tak jumpa, yang belum pernah lagi join masterclass, tak apa, boleh je. Kalau rasa macam nak dapatkan meal plan, boleh klik kat pin komen. Kalau rasa tak nak, tak apa, boleh join kita punya Telegram channel yang saya tak letak pula link dia dekat sini. Next time saya letak. Alright, saya rasa itu je. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.